Macam mana kita bentak anak yatim ni? Kita tak peduli pada dia, terasa hati dia. Islam suruh ambil berat dengan anak yatim. Kerana anak yatim ni siapa? Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan, siapa yang berbuat baik pada anak yatim, anak wa kafilul yatim kahatain. Rasulullah sebut, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni macam jari ni dengan jari ni dalam syurga nanti. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Bab mulatafatil yatim wal banati wasairid du'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsan ilaihim wasyafaqah alaihim wat tawaddu' ma'ahum wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab kita diajar supaya berlemah lembut dengan anak-anak yatim dan juga anak-anak perempuan, wal banat, anak-anak perempuan, wasairid du'afatil wal masakin, dan seluruh orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, dan juga masakin, dan juga orang-orang kaum fakir miskin, dan juga wal ihsan ilaihim, kita diminta supaya berbuat ihsan ke atas mereka, wasyafaqah alaihim, dan juga kita diminta supaya berbuat baik pada mereka tersebut, wattawadu'i ma'ahum, kita diminta supaya tawaduk bersama dengan mereka, wa khafdil janahi lahum, dan kita diminta supaya merendahkan keegoan diri kita ataupun sayap-sayap kita ke atas mereka. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian hadis kita ini. Kita sampai pada bab yang ke-33. Dalam bab yang ke-33 ini, di mana kita diminta supaya bersikap lemah lembut dengan anak-anak yatim. Ini di antara sikap yang mesti ada pada diri kita dengan anak yatim. Anak yatim ni siapa? Anak yang kehilangan bapa dalam hidup mereka, kehilangan bapa dalam hidup mereka. Kemudian kalau sekiranya mereka kehilangan dua-dua, yang disebut dengan bapa dan juga ibu, dipanggil yatim piatu. Istilah kita guna demikian. Dua-dua ni kita kena berlemah lembut dengan mereka tersebut. Kalau kehilangan ibu saja, kemudian tidak kehilangan bapa, maka dalam Islam dia tak anggap anak yatim, kerana bapa tu masih ada. Waktu mana bapa tu meninggal dunia, barulah dianggap anak yatim. Itu beza dipanggil demikian. Kalau bapa meninggal dunia, tinggal ibu yang terkontang-kanting yang jaga dia, maka dianggap anak yatim lah. Anak yatim tersebut anak yang tinggal dengan ibu tadi, anak yatim. Ini kelebihan. Manakala kalau ibu meninggal dunia, kemudian anak-anak tu ada lagi bapa, tidak dianggap yatim. Itu dalam istilah agamanya dipahamkan gitu, kerana orang lelaki tu ada lagi. Bila ada lagi lelaki, maka tanggungjawab tu masih lagi terpikul ke atas seorang suami, seorang bapa itu. Tanggungjawab tu tak habis lagi. Tapi bila di waktu mana meninggal dunia saja seorang yang disebut dengan lelaki, maka di waktu tersebut tanggungjawab itu jadi beban pada seorang isteri. Maka dia dianggap anak yatim lah, yang di bawah kepada jagaan ibu tadi. Anak yatim ni daripada mana? Ulama-ulama sebut daripada umur sekecil-kecil sehari
ataupun bermula daripada sehari sampailah usia dia, sampai usia dia berkahwin. Dalam usia 22 tahun, 24 tahun dia kahwin, maka berakhirlah zaman anak yatim dia ni. Bila dia dah berumah tangga, maka di waktu tersebut dia sudah dianggap keluar daripada lingkungan anak yatim. Tu ulama-ulama fahamkan pada kita demikian. Selagi mana dia tak berumah tangga, terutamanya perempuan, selagi itulah dia dianggap anak yatim. Tu cara demikian untuk dipahami. Kita kata tua-tua dah pun anak yatim lagi kah? Kalau dia tak berumah tangga, umur 28, 30 anak yatim lagi kah? Ulama jawab ya, anak yatim lagi. Kenapa? Kerana tak ada orang nak jaga dia. Siapa yang nak jaga, nak jadi penanggung jawab pada diri dia tadi? Kecuali ada orang tanggung dia. Maksudnya ada di kalangan wali-wali dia yang lain yang pergi tanggung dia, maka terlepaslah dia daripada anak yatim. Demikian juga kita diajar supaya berlemah lembut dengan anak-anak perempuan. Wal banat, anak-anak perempuan ini Islam suruh kitanya beza sikit dengan anak lelaki. Anak perempuan ni diajar supaya kita memuliakan dia, menjadikan, kerana apa dia? Kerana bila datang zaman jahiliah anak perempuan ni menjadi masalah pada mereka. Lalu Islam datang, bila Islam datang, Islam ajar anak perempuan ini bukannya satu masalah, tetapi satu kemuliaan yang kita kena rasa mulia ni. Ini sampai tahap di mana zaman jahiliah, bila anak perempuan dilahirkan, mereka bunuh hidup-hidup anak perempuan ini. Tapi zaman Islam diajar anak perempuan ni bukan satu penghinaan, tetapi anak perempuan ni satu kemuliaan yang kita kena lemah lembut dengan mereka tersebut. Kena jaga hubungan. Kalau kita seorang ayah, jaga hubungan dengan anak perempuan. Jangan sampai patah hati dia, jangan. Itu cara Islam diajar supaya memuliakan anak perempuan. Wasairid du'afah, dan juga keseluruhan orang-orang yang lemah di kalangan orang Muslim. Maknanya yang ketiga, lemah lembut dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak ada kekuatan, orang-orang yang lemah, du'afah dipanggil. Ini dengan orang-orang yang tidak ada kuasa, orang yang tidak ada kekuatan, sama ada dia meninggal dunia, adik-beradik dia, mak dia, tapi dia ni orang Islam, dia meninggal dunia, tak ada orang yang dia nak bergantung. Maka kita kena jaga orang yang jenis macam ni. Ada orang yang hidup sebatang kara, dipanggil demikian. Orang ni orang yang lemah, dipanggil. Orang lemah ni kena mulatafah, kita kena lemah lembut dengan mereka sebut. Wal masakin, dan yang keempat dengan orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin ni pun sama juga. Islam suruh jangan berkasar dengan dia, jangan keras sangat dengan dia, orang miskin. Kerana hati dia tu hati yang lembut sangat, perasaan dia tu sensitif di kalangan orang miskin. Dia layanan kita tu berbeza sikit. Wal munkasirin, dan juga siapa lagi? Orang-orang yang cacat. Yang keenam ni orang yang cacat. Orang cacat ni pun sama juga, kita diajar supaya mulatafah, kena berlemah lembut dengan mereka tersebut. Wal ihsani ilaihim, dan kita berbuat ihsan, berbuat baik pada mereka. Wasyafaqah alaihim, dan juga kita diajar supaya syafaqah. Syafaqah ni mengasihi mereka tersebut, lima golongan tadi. Wa tawadu'i ma'ahum, dan kita diajar supaya merendahkan diri bersama dengan mereka. Wa khafdil janahi lahum, dan hendaklah kita menutup sayap-sayap kita, ataupun jangan tunjuk sangat pangkat-pangkat kita, jangan kita besarkan sangat kehebatan yang ada pada kita. Manakala kita dengan golongan 5 golongan tadi, hendaklah syafaqah alaihim wa tawaddu' ma'ahum wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil janaha. Mestilah kita ni tutup sayap-sayap kita di kalangan mereka tersebut. Lalu tuan kitab kita ni, Imam Nawawi, dia mula tunjukkan dalil-dalil daripada Quran. Firman Allah Ta'ala, waqfid janahaka lil mu'minin, tutuplah sayap-sayap kamu, tutuplah sayap-sayap kamu ni, janahaka lil mu'minin, sayap kamu di hadapan orang-orang mukmin. Jangan kamu tunjuk kamu ni ada sesuatu pada kamu, jangan. Bila kamu duduk dengan orang mukmin, kamu diajar supaya tutup kebesaran yang ada pada kamu. Kalau ada orang datang dengan kita,
Kita ni jangan kita nak tunjuk sangat. Bila orang cakap dengan kita ni, orang panggil kita pakcik, kita pun jangan marah. Pada kita paling, misal contoh, apa pakcik-pakcik, kita sebut abang lah, kita sebut demikian. Jangan demikian. Kita diajar supaya tundukkan kita ni, nak marah kita. Ada orang yang jenis demikian. Bila orang panggil kita dengan panggilan-panggilan tertentu, tiba-tiba kita jadi nak marah. Kenapa kita nak marah ni? Kerana kita rasa kita ni ada kebesaran. Tiba-tiba orang tak panggil kebesaran kita. Kadang-kadang kita ada title apa dia? Datuk Tan Sri, misal contohnya. Datuk Seri. Banyak title yang ada di kalangan kita ni. Bila orang datang jumpa dengan kita, orang tak panggil kita datuk, tak panggil kita ustaz, tak panggil kita yang berhormat. Tapi orang panggil apa dia? Abang, misal contohnya. Orang panggil kita pakcik. Lalu di waktu ini kitanya jangan kita tarik muka, jangan. Islam larang. Islam ajar waqfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah kamu tutup sayap-sayap kamu di hadapan orang mukmin. Itu cara demikian. Sama juga kita kan, orang-orang Arab dahulu, kalau dia nak tunjuk dia ni hebat, dia berpakaian hebat. Kan kita tengok yang orang Arab Saudi tu, dia ada baju satu lagi, dia letak baju dia tu yang dia pakai atas tu, ataupun igar yang dia pakai tu, ni semua lambang-lambang kemegahan dan kemewahan dia panggil. Dia pakai, ada yang baju tu, selai baju yang disaut ke atas tu, baju tersebut tu selai kadang-kadang harga 50,000, 60,000 baju tersebut. Tiba-tiba bila berjalan je, orang terpijak baju dia, terpijak baju yang disaut ke atas tu, yang warna hitam ke, warna kuning ke dan sebagainya tersebut, orang terpijak, dia pandang terus. Kenapa dia? Kerana dia rasa dia ni hebat. Sama juga igar yang dipakai tersebut, sama je. Nak sebutnya beza. Pakaian yang dipakai tu ke atas tu, berbezanya igar tu, berbezanya taraf seseorang tersebut. Kita ni tak adalah demikian. Kita ni sama je, pakai kopiah sama je. Kemudian songkok, kalau yang nak beza sikit, naik je songkok tinggi sikit ke atas. Yang tu je lah. Orang panggil songkok tinggi, dia panggil demikian. Tapi dulu-dulu kan, kalau rasa hebat sikit, dia lain sikit songkok dia. Islam diajar kamu jangan rasa besar dengan kehebatan yang ada pada kamu. Firman Allah Ta'ala lagi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang, dan sabarkanlah diri kamu beserta orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Yad'una rabbahum. Kamu duduk dengan, hendaklah kamu bersama dengan siapa dia? Orang yang sentiasa berdoa kepada Allah. Bil ghadati wal 'ashyi. Pada waktu mana pagi dan juga petang. Yuriduna wajhah. Semata-mata mengharapkan keredaan Allah dalam hidup mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum. Dan jangan sekali-kali kamu hindarkan pandangan mata kamu terhadap mereka tersebut. Semata-mata turidu zinatal hayatid dunya. Semata-mata kamu mengharapkan keredaan, kamu inginkan perhiasan dunia. Sentiasa kamu nak kepada kehidupan di dunia ini sendiri. Allah pesan pada kita, maknanya dalam hidup kita ni, jangan kamu sibuk nak berkawan dengan orang-orang yang kaya. Berkawanlah dengan orang-orang yang dia ni miskin, tapi dia ni tunduk pada Allah. Ini cara Allah ajar. Bila kamu nak berkawan, jangan kamu berkawan dengan orang yang nak kepada kemewahan dunia. Jangan. Kan ada setengah orang, dia kalau duduk sebelah orang-orang miskin, dia rasa jatuh standard dia, jatuh air muka dia. Dia nak berkawan mana? Berkawan dengan orang-orang yang kaya-kaya, mewah-mewah, orang yang hebat-hebat. Ni barulah dia jadi hebat juga. Ni dia jadi demikian pada diri dia. Jangan. Islam ajar kamu berkawanlah dalam hidup kamu dengan siapa? Dengan orang yang mengharapkan keredaan Allah. Walaupun dia miskin, tapi dia ni hidup dalam keadaan doa pada Allah. Walaupun dia harta benda tak ada, tapi dia dimuliakan di sisi Allah.
Allah muliakan orang-orang macam ni. Dulu-dulu kan, waktu mana sekolah kebangsaan dulu kan, sekolah rendah dulu, dia ada geng lawa-lawa berkawan geng-geng lawa-lawa dulu. Geng hodoh-hodoh berkawan geng-geng hodoh-hodoh. Dia tak bagi masuk. Engkau muka hodoh kan, engkau sedar diri sikit dia sebut. Kawan dengan geng-geng hodoh je lah dia sebut. Geng-geng lawa ni, padahal dia tak lawa-lawa pun, tapi bila dia masuk geng lawa, jadi dia pun tumpang lawa sama. Tu. Ni waktu mana sekolah-sekolah kebangsaan dulu kan, sekolah rendah dulu, dia ada perangai macam tu. Geng-geng hodoh kena berkawan dengan hodoh. Makan pun di kantin tu pun makan dengan geng-geng dia je. Dia akan jadi makan. Ni pun ada anak orang kaya-kaya, dia nak berkawan dengan anak orang kaya-kaya ni. Dia tak nak berkawan dengan orang-orang yang kebiasaan ini. Islam dagang. Islam ajar dalam hidup ini, kamu duduklah dengan orang yang wasbir nafsak. Sabarkanlah diri kamu. Duduk berkawan dengan siapa? Alladzina yad'una rabbahum. Yang hidup mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Maknanya tiap-tiap hari itu sentiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang saleh, ya Allah. Jadikanlah aku ni di kalangan orang yang hidup dia dalam keadaan yang berdoa pada Allah. Doa pula pagi petang, mengharapkan yuriduna wajhah, mengharapkan keredaan Allah dalam hidup. Setengah-setengah di kalangan kita kan, dia berkawan, dia ada puak-puak dia. Ni kelab kereta ni kelab kereta ni. Yang geng-geng kelab kereta Ferrari, dia ada kelab dia. Itu cara demikian. Geng-geng kelab kereta Myvi, dia ada kelab dia. Dia panggil Ferrari lawan Myvi, senang kita ni. Dia ada geng-geng dia tersebut. Allah ajar jangan begitu. Kita ni hidup ni dalam diri kita ni, hidup ni bergaul lah dengan semua orang. Jangan kita ni dalam hidup kita ni kita memilih-milih. Orang kaya berkawan dengan orang kaya-kaya. Manakala orang miskin, kita tak nak berkawan dengan mereka. Jangan. Islam ajar kamu duduk dengan orang-orang demikian. Kerana orang yang susah-susah ni kadang-kadang doa mereka jauh didengari di sisi Allah dibandingkan dengan doa orang yang senang-senang, yang kaya-kaya ini sendiri. Tengok cara Islam disuruh hidup kita ni bermuamalah di antara satu sama lain. Firman Allah Ta'ala lagi, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Manakala orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu herdik mereka. Itu Allah ajar pada diri kita ni. Jangan kamu tengking-tengking anak-anak yatim. Mentang-mentang dia anak yatim. Bila dia anak yatim, kamu tengking-tengking. Ni sebab tak ada bapak lah ni, kita sebut. Ni punca jadi macam ni, perangai jadi macam ni. Kerana apa dia? Bapak tak diajar oleh ayah ni. Patah hati anak yatim. Anak yatim ni dia sensitif sangat. Hati dia tak sama dengan hati orang-orang yang namakan dengan anak-anak kebiasaan. Anak yatim, Allah SWT sebut fala taqhar. Jangan kamu bentak-bentak mereka, jangan. Ni cara demikian. Macam mana kita bentak anak yatim ni? Kita tak peduli pada dia, terasa hati dia. Islam suruh ambil berat dengan anak yatim. Kerana anak yatim ni siapa? Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan, siapa yang berbuat baik pada anak yatim, ana wa kafilul yatim kahatain. Rasulullah sebut, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni macam jari ni dengan jari ni dalam syurga nanti. Depan nanti kita berjumpalah hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, aku dengan orang yang jaga anak yatim ni, kerana dia berbuat baik pada anak yatim, dekat sangat dalam syurga nanti. Ini kelebihan. Allah pesan pada kita, anak yatim tu fala taqhar, jangan kamu bentak-bentak mereka. Anda tengok budaya kita sekarang ni, bila masuk Ramadan dan Syawal, orang Melayu kita ambil berat terhadap anak yatim. Keluar Syawal, hilang balik anak yatim. Tunggu. Orang yang paling gembira masuk Ramadan ni siapa? Anak yatim. Anak yatim ni suka ni, orang sibuk nak cari, nak ajak makan di makan di hotel-hotel mewah. Kemudian nak tunjukkan dia ni berbuat baik pada anak yatim. Anda puji sikap ini, tapi jangan kita bermusim.
Musim je. Dalam bulan Ramadan, bulan Syawal kita jaga anak yatim. Bulan lain kita tak jaga. Tak boleh. Dalam Islam ni, Islam suruh kalau kamu nak jaga, jaga betul-betul anak yatim ni. Tak kira bulan Ramadan ke bulan Syawal ke, sentiasa kita dengan anak yatim ini sendiri. Ni tak, kita masuk bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, tak peduli dah. Tunggu bulan Ramadan tahun depan pula. Yang menyebabkan akhirnya anak yatim itu bermusim je. Orang nak tunjuk konon-konon dianya bagi buat baik pada anak yatim. Bagus dah 2 bulan ini, tapi kena berbuat baik pada anak yatim ni sepanjang masa pada diri kita ni kan. Macam sambutan hari ibu juga kan. Sambutan hari ibu. Bila sambut hari ibu je berbuat baik pada ibu. Ajak ibu pergi makan, kemudian bagi bunga, macam-macam gaya. Senyum kembang kepih ibu ni pada hari tersebut. Sukanya ibu. Tapi lepas pada tersebut, tak ada dah. Anak buat tak peduli dah. Tu pun sambut hari ibu ni kenapa? Kerana tiru Mother's Day. Yang ditiru daripada mana? Daripada Kristian. Alhamdulillah. Yang nak sebutnya tiru Kristian ni diikuti. Yang diikuti tadi, kalau dia betul ikut Kristian, dosa. Dalam Islam disebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka menyerupai satu kaum, dia tiru kaum tersebut, sebenarnya dia termasuk di kalangan kaum tersebut. Islam larang. Sebab hari ibu ni dalam Islam ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari diajar supaya kita sambut setiap masa. Itu baru betul hari ibu. Kemudian lepas itu sambut hari bapa pula, misalnya contoh. Lepas itu hari bapa ambil pada hari tertentu saja. Kemudian lepas tersebut hari nurse pula, hari jururawat dipanggil. Dia datang hari jururawat, hari pekerja, hari bila nak sampai giliran hari tu imam tak tahu dia panggil. Hari tu imam tak ada. Sian tu imam dia panggil. Di kalangan kita dia nampak yang menyebabkan bermusim. Islam dia ajar jangan bermusim. Fa ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan sekali-kali kamu herdik mereka. Kalau ada peminta sedekah, jangan kamu herdik mereka, jangan. Itu cara Islam diajar demikian. Anak kadang-kadang tak faham juga. Orang Melayu kita ni bila datang pada hari yang disebut dengan datang pada bulan Ramadan, anak yatim jadi nampak. Ada pun orang yang minta sedekah, orang-orang miskin, kita tak jaga pula di kalangan kita. Padahal orang miskin pun besar juga. Allah letakkan sama kedudukan ayat ni. Fa ammal yatima fala taqhar. Ada juga orang kita ni bila dia nak tanggung pelajar-pelajar, macam di sekolah Hana tu, bila dia pergi ma'had tahfiz, dia sebut, ada tak anak yatim dekat ni? Kita jawab, anak yatim dah ditaja semua dah. Habis tu orang miskin ada lagi yang tak taja. Dia tu, saya tak nak orang miskin, saya nak anak yatim je, dia sebut. Kadang-kadang anak yatim tu dia tak semestinya miskin, tapi orang miskin ni confirm dia susah. Anak yatim ni tak semestinya dia ni susah. Kerana kadang-kadang yang meninggal dunia ni kaya-kaya. Satu, Islam tak masukkan anak yatim dalam kumpulan zakat yang layak terima zakat. Anak yatim tak masuk dalam senarai asnaf untuk terima zakat. Tapi orang miskin dia masukkan dalam asnaf untuk terima zakat. Orang kita, dia pergi, dia tanya, anak yatim ada tak anak yatim? Nak anak yatim dia. Kita jawab anak yatim tak ada. Anak yatim dah ditanggung, ramai dah yang tanggung. Tapi orang miskin ada. Saya tak nak orang miskin ni sebut. Orang miskin ni tak nak. Padahal Allah SWT sebut, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu herdik mereka tersebut. Maknanya Islam dia letakkan sama je kedudukan. Ada hidup atas dunia ni, orang kaya, orang miskin. Allah jadikan demikian. Orang cerdik, orang bodoh. Ini cara dalam hidup ni sentiasa ada. Kalau ada orang kata kami nak basmi kemiskinan, nak hapuskan kemiskinan, tak boleh. Bohong je dia bercakap. Itu satu penipuan. Kerana Allah dah jadi dah. Dunia ni ada orang kaya, ada orang miskin. Itu cara. Ada orang cerdik, ada orang bodoh. Ni satu sunnatullah. Cuma nak kurangkan
jumlah orang miskin tu boleh. Tapi nak kita nak basmi, nak buang terus kemiskinan, ini satu pembohongan. Tak mungkin boleh terjadi. Kalau ada orang kata kami nak basmi kemiskinan, ada kerajaan-kerajaan tertentu yang kata kami nak hapus kemiskinan, tak mungkin lah, bohong. Kamu nak lawan kuasa Allah, tak mungkin jadi demikian. Sama juga nak kita kata saya nak hapus kejahilan, saya nak buang basmi kejahilan, bohong juga kita sebut. Mana mungkin nak kurangkan kejahilan boleh, nak buang kejahilan ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana orang ni sentiasa ada yang jahil. Tiap-tiap hari yang lahir itu lahir orang yang jahil, dipanggil demikian. Daripada lahir tersebut kemudian datang orang yang barulah jadi cerdik, lama-lama mengambil masa dalam tempoh yang sedemikian rupa. Demikian juga ada orang nak, misalnya contoh orang nak apa dia? Nak hapuskan kematian. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Kerana mati-mati ni kuasa Allah. Senang ceritanya demikian. Kerajaan kami nak memastikan semua orang hidup. Hidup, katanya kerajaan tersebut. Tak ada seorang pun yang mati. Bohong terus. Kerana dia nak lawan kuasa Allah. Dalam hidup ni, 2-3 benda ni tak boleh nak dia hapuskan. Antaranya kemiskinan. Kemiskinan tak boleh nak hapuskan. Tapi nak kurangkan boleh. Sebab tu Islam ajar wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu herdik mereka tersebut. Firman Allah Ta'ala lagi, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nak tak aku sebut pada kamu orang-orang yang dusta terhadap agama, orang yang berbohong terhadap agama. Siapa yang berbohong terhadap agama ni? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu terdiri daripada orang yang tidak mempedulikan anak yatim. Orang yang tak jaga anak yatim. Walaupun sembahyang dia sampai hitam dahi-dahi. Walaupun dia ni seorang yang puasa tiap-tiap hari, kering jasad dia kerana puasa, dipanggil demikian. Ataupun orang ni rajin pergi haji tiap-tiap tahun, dia pergi buat haji. Tapi kalau dia tak peduli anak yatim, dia dianggap orang yang dalam keadaan yad'ul yatim, pendusta kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong je. Dia ni menipu je dengan agama Allah. Kenapa? Anak yatim itu bukan orang lain, merupakan adik-beradik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim ni siapa? Anak jiran tetangga kamu. Anak yatim ni siapa? Anak-anak saudara kamu, bukan orang lain pun. Yang kamu tak peduli itu orang yang dekat juga dalam hidup kamu. Kalau kamu rasa kamu nak dekat dengan Rasulullah, kamu dekatkan dengan anak yatim. Bila kamu dekat dengan anak yatim, tanda kamu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kan disebut cinta Rasul, cinta Rasul. Orang tanya macam mana nak cinta Rasul? Salah satunya mencintai apa yang dicintai Rasul. Siapa yang dicintai Rasul? Anak yatim. Rasulullah ni sayang pada anak yatim. Di kalangan dalam sejarah umat Islam, Rasulullah ajar jaga anak yatim. Rasulullah pesan pada sahabat-sahabat ni jaga anak yatim. Lepas asar je Rasulullah pergi main dengan anak yatim. Lepas asar je Rasulullah pergi rumah-rumah anak yatim. Anak yatim di Madinah ni suka. Mereka rasa bahawa walaupun ayah mereka telah meninggal dunia, mereka ramai lagi ayah-ayah yang ada atas dunia ini sendiri. Anak cara demikian, pergi main dengan anak yatim ni sampai berpeluh-peluh. Sebab tu di zaman Rasulullah tak ada rumah anak yatim, rumah jaga anak-anak yatim tak ada. Mana kita berjumpa rumah jaga anak-anak yatim, Darul Aitam, tak ada. Yang jaga anak yatim ni siapa? Rasulullah suruh duduk dengan mak masing-masing, ibu masing-masing. Kalaulah kita tinggal di kawasan ada rumah anak yatim, rumah anak yatim di kawasan kita ni, katakanlah di Seksyen 7 ni ada rumah anak yatim, tanda orang Seksyen 7 ni tak jaga anak yatim. Anda tak jaga anak yatim. Kenapa jadi demikian? Kerana sebagaimana kita perhati rumah jagaan orang tua. Kenapa ada rumah jagaan orang tua? Kerana anak-anak tak peduli pada mak ayah mereka. Lalu ada pusat jagaan orang tua. Demikian juga bila ada rumah anak yatim di kawasan kita. Kalau ada rumah anak yatim di kawasan kita, tanda apa dia? Orang kawasan tu tak jaga anak-anak yatim di sini. Zaman Rasulullah
Rasulullah suruh sahabat-sahabat ni ambil, jaga ni, rumah ni jaga, rumah ni jaga. Jaga anak yatim ini sendiri. Bila jaga anak yatim, mereka rasa suka, gembira dengan keadaan yang di kalangan sahabat-sahabat yang jaga dalam keadaan demikian. Sebab tu anak cadangkan masjid ni kena ada data anak yatim. Data jumlah anak yatim ni berapa ramai. Setiap masjid kena tahu anak yatim kawasan tersebut. Kalau ditanya berapa ramai, dia boleh sebut jumlah dia. Masjid ni kena ada data, centralizekan dia anak-anak yatim ni sendiri, jaga di kalangan kita. Orang ni jaga rumah orang ni, orang ni kalau ditanya ada rumah anak yatim yang perlu jaga, ni kita pun sebut rumah ni, semuanya boleh dijaga. Maka selamatlah keadaan yang demikian di kalangan orang Islam. Kita ni kan, kalau kita pergi tiap-tiap hari pergi jaga rumah anak yatim, kita tiap-tiap hari pergi, lama-lama orang tengok kita. Tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim lah tu. Dah mula tu pandang serong pun berlaku, pandangan serong. Yang akhirnya tak berani orang kita nak jaga. Orang kita biar je begitu. Lebih-lebih lagi kalau yang ibu yang jaga anak yatim ni pula muda dipanggil dibandingkan dengan pasangan hidup kita. Mula datang terus pandangan negatif. Pandangan negatif tu tak berani. Tak boleh lah ustaz. Kalau saya pergi malam ni saya tidur kat luar rumah dia mula jadi demikian. Senang je nak jadi buruk sangka. Yang akhirnya anak-anak yatim ni tidak dipedulikan di kalangan kita. Allah sebut di antara orang yang dusta terhadap agama ni, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, orang-orang yang tidak memberi makan pada orang miskin. Ini pun sama juga anda sebut. Kita ni bermusim je Ramadan kita ajak orang berbuka puasa. Orang-orang miskin terutamanya kita ajak datang berbuka puasa. Lepas Ramadan tak ada dah. Tak sepatut demikian. Bagi saya sebut masjid ni kena ada jamuan makan untuk orang miskin. Jamuan makan untuk orang miskin ni sentiasa ada di masjid. Ambil duit fidyah tu, ambil berah-berah fidyah yang boleh kita buat jamuan. Dengan tujuan apa dia kita buat demikian? Tujuannya nak suruh kita ni jangan orang yang tak pedulikan pada orang miskin. Orang miskin ni ramai di kalangan kita. Dia kadang-kadang dalam bandar ni ramai sangat orang miskin. Dia tak boleh nak cerita, nak tunjuk keadaan yang kemiskinan dia. Kalau di kampung kita boleh nampak rumah yang buruk, ustaz. Tapi kalau di bandar, cuba berjalan dalam flat-flat ni. Jalan dalam flat ni, kita berjumpa macam-macam cerita-cerita yang dalam suasana masyarakat kita yang susah sungguh. Ada yang tak makan 2 hari tak makan ada dalam keluarga mereka sebut. Ada yang susah-susah sungguh, tak boleh bayar bil api, bil elektrik. Tapi tak tahannya orang miskin ni pun satu juga. Dia tak boleh bayar bil air, tak boleh bayar, tapi astro ada astro. Pelik betul kita. Kadang-kadang kita pergi rumah mereka sebut, kadang-kadang iyalah kita tengok susah sungguh dia, tapi handphone 3 handphone saja kita tengok dia tu, rasa nak unjuk je makanan, nak bagi je susah dia tadi. Tapi bila kita tengok dia ni mewah bahagian satu sudut yang dia bermewah, dia bukannya bermewah ni, dipanggil lambang kebodohan. Lambang kebodohan yang ada pada dia, tak pandai nak arrangekan harta benda dia ni. Kalau kita tanya buat apa handphone banyak ni sampai 3 handphone ni, dia jawab apa dia? Nak main game, Ustaz, nak main game. Tu dia bendanya. Habis masa main game dalam hidup mereka tersebut. Ini dipanggil lambang ketidakcerdikan yang ada di kalangan mereka tersebut. Kita pula diajar supaya bagi makan pada orang miskin. Ada je peluang bagi makan pada orang miskin di kalangan kita ni. Ajak orang makan di rumah kita. Buat jamuan. Bila kita buat jamuan, jangan tunggu hari raya je nak buat jamuan. Jangan tunggu hari-hari tertentu je nak buat jamuan. Tapi buat jamuan ni kalau ada masa je, dalam sebulan sekali buat jamuan. Sebulan sekali buat jamuan. Panggil siapa? Panggil orang-orang miskin datang makan di rumah kita. Orang miskin, orang-orang tanya, buat jamuan apa? Saya jamu pada orang-orang yang susah-susah di kalangan kita. Ni terasa sangat ni musim sekarang ni.
Anda diberitahu masjid-masjid, di masjid-masjid bertambah ni, bertambah jumlah orang datang berbuka puasa. Saya tak tahulah masjid ni bertambah ke tak bertambah. Tapi nak sebutnya masjid-masjid lain yang saya pergi bulan Ramadan ni, kita pergi bulan Ramadan, dia kata ustaz bertambah ustaz. Tanya pula orang bazar Ramadan, dia kata di bazar Ramadan tak berapa nak laku sekarang. Tak berapa ramai orang nak beli barang. Kerana apa dia? Kos mahal, barang mahal. Habis tu di masjid ramai pula orang datang. Kerana nak makan percuma ni, nak makan percuma tu orang datang ke masjid, nak suruh berbuka puasa. Tu sampai tak demikian. Tapi yang tak tahannya datang berbuka puasa, bayar maghrib pun tidak. Ni pun ada. Ada di kalangan kita datang makan beria, ambil 2 bungkus dia seorang. Sorok dalam baju satu dia panggil. Kemudian yang satu lagi makan. Kadang ni nak makan tengah malam pula. Pun ada di kalangan kita demikian. Jangan. Kita diajar supaya kita ni, kalau kita ni datang jamuan berbuka puasa ni, kita diajar supaya kita dalam keadaan yang kita jaga adab-adab kita dan akhlak kita ni sendiri. Macam-macam gaya kan. Yang ada seorang hamba Allah tu, dia datang ke masjid, dia datang lewat, kemudian tak ada tempat nak masuk tempat berbuka puasa. Orang AJK suruh pergi tempat lain. Dia ingat AJK nak hina dia. Dia pun viral terus. Viral nak marah pada AJK masjid tersebut. AJK masjid jawab balik, kami tidak pilih bulu. Kami bukannya orang yang pilih bulu, tidak. Kami ni buka terbuka semua. Tu cara dijawab demikian. Konon-konon nak menghodohkan masjid, AJK masjid, tahu-tahu dia yang hodoh perangai. Ini pun ada juga di kalangan kita. Wa an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 nafar. Kami, dia ceritanya Sa'id bin Abi Waqqas ni disebut, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seramai 6 orang. Faqala al-musyriku lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang musyrikin disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa dia? Utrudu haula la yattari'una alaina. Dia kata, halaulah 6 orang tu, dia kata. Orang ni supaya mereka tidak berani kepada kita ni, dia sebut demikian. Utrudul haq la yatri'una alaina. Bila kami duduk 6 orang, Sa'id bin Abi Waqqas ni cerita dengan Rasulullah. Tengah duduk, datang orang musyrikun, dia kata, Muhammad, aku nak bercakap dengan kamu, tapi kamu halau dulu 6 orang ni. Orang 6 orang ni tak ada nilai di sisi kami. Kami ni rasa terhina kalau duduk dengan mereka, dengan orang yang demikian. Kemudian wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulani lastu ismaihima fa waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a fa haddatha nafsah fa anzala Allah ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Waktu tersebut yang meriwayatkan hadis ni Ibnu Mas'ud kata 6 orang tu saya yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian Ibnu Mas'ud katanya 6 orang tu, orang musyrikin kata, Muhammad, kami nak duduk dengan kamu, tapi halau dulu 6 orang. 6 orang ni siapa? Saya yang meriwayatkan hadis ni, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Seorang daripada kabilah Huzail, Bilal, dan 2 orang lagi yang saya tak boleh sebut nama. Saya tak ingat nama dia. Dia sebut demikian. Saya fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dianggap tidak setara darjatnya oleh kaum musyrikin kalau duduk bersama dengan mereka. Dia sebut dia Rasulullah, kalau duduk juga dengan orang macam ni, hilang standard kami, jatuh standard kami duduk dengan orang yang macam ni. Hal yang menyebabkan bila sebut saja begitu, waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkesan dalam hati Rasulullah, berubah. Rasulullah ni rasa Allah, ada juga orang macam ni yang datang halau orang lain. Kemudian yang terkesan tersebut, waqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah
dalam keadaan terkesan, dalam sungguh-sungguh kesan. Lalu beliau mengusik itu dan terusik dalam jiwa dia. Kemudian turunlah firman Allah, an yaqa'a fa haddasa nafsah. Nampak sangat berubah wajah Rasulullah. Seolah-olah serba salah lah. Nak duduk sebelah mana ni? Nak layan orang musyrikin yang kaya-kaya ni ke? Ataupun nak duduk dengan sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini? Lalu nampak sangat ada wajah Rasulullah serba salah, serba tak kena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, turun ayat Quran tegur Rasulullah, nak ingatkan Rasulullah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Turun ayat ni. Ayat ni semua apa dia? Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru kepada Allah waktu mana pagi dan juga petang. Yuriduna wajhah, orang yang benar-benar mengharapkan keredaan Allah. Jangan kamu halau orang yang mukmin. Orang mukmin ni jauh lebih mulia daripada orang musyrikin tadi. Musyrikin tadi, walaupun dia banyak harta benda, dia tak ada nilai di sisi Allah. Allah tak menilaikan orang tu dengan jawatan dia, dengan harta benda dia. Tapi bila orang ni mukmin, jauh lebih mulia. Padahal orang ni orang mukmin kan? Kalau takkan kamu nak halau orang mukmin dibandingkan dengan orang musyrikin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tatrudil ladzina amanu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Itu ayat yang nak cerita. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dah. Kita sambung pada akan datang nanti, cerita lagi tentang hadis yang cerita tentang kelebihan orang mukmin itu sendiri, insyaAllah. Cukuplah, puasa ni nampak semakin sayu dah ni. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Mudah-mudahan puasa kita ni tak banyak tidur, tapi kita banyak buat amal ibadah yang lain. Dalam masa yang sama, jemaah-jemaah bila duduk dalam majlis ilmu macam ni, jangan terlupalah niat iktikaf. Niat iktikaf. Bila kita duduk begini ni, tambah dalam masjid pula. Biar kita dapat dua pahala. Pahala belajar, yang kedua pahala iktikaf. Kita dapat sama pada diri kita demikian. Dan Islam ni diajar supaya banyakkan niat. Lepas pada niat iktikaf, niat nak menyambung silaturahim. Apa niat lagi? Kita berjumpa kawan-kawan kita, kemudian kita saling sambung, menyambung di antara satu sama lain, di kalangan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.